hutang keliling pinggang. Pakcik sanggup jual anak. Salam semua, terima kasih admin, tolong siarkan kisah aku ni. Aku nak bercerita tentang pakcik aku. Biar aku perkenalkan, nama pakcik aku namanya Ali, bukan nama sebenar. Masa aku kecil dulu, dia antara favourite pakcik kami sebab dia selalu melawat tok di kampung. Musibah berlaku, aku rasa itulah titik perubahan pakcik aku ni. Anak sulung pakcik meninggal dunia secara tiba-tiba di sekolah. Lepas kejadian tu, pakcik aku jadi macam hilang arah. Dia jual rumah dia yang besar, selesa dan cantik, berpindah ke tempat lain dan terus hilang tanpa dikesan. Nombor telefon dah ditukar. Adik-beradik mak cuba cari pakcik. Tapi lama-kelamaan, Tok cakap tak payahlah cari dia. Nanti pakcik balik lah. Tok cakap pakcik mungkin sedih sangat. Selang beberapa tahun, macam Tok cakap, pakcik muncul. Pakcik muncul sebab nak pinjam duit Tok. Katanya nak guna untuk niaga. Tok tak marah, Tok bagi aja duit dia. Tak perlu bayar balik. Sempatlah kami ambil tahu keadaan pakcik. Dia masih seorang guru. Tapi sekarang ada kedai makan. Sempat juga kami pergi melawat kedai dia. Kedai makan biasa-biasa je, jual nasi goreng-goreng. Tak lama lepas tu, pakcik hantar jemputan anak perempuan dia nak bertunang. Sepupu aku tu cantik orangnya, mata coklat cair. Aku namakan dia Farah je lah. Balik dari majlis bertunang tu, mak aku cerita yang Farah tu bertunang dengan orang Pakistan. Ikut plan mereka, lepas kahwin, Farah dan suami akan tinggal di Pakistan. Aku terkejut juga, tapi aku anggap mungkin tu memang taste dia. Kemudian pakcik hilang semula macam dulu. Tok masih percaya yang dia akan balik. Pasal Farah pula, tak ada khabar berita dah kahwin ke belum. Selepas banyak tahun, ayah tiba-tiba dapat perkhabaran tentang pakcik kami yang hilang tu. Rupanya, pakcik aku dah pun dipecat sebagai guru. Kami sekeluarga terkejut sebab setahu ayah yang juga guru, susah untuk penjawat awam dipecat kecuali jika ada masalah disiplin yang amat teruk. Bila ayah siasat, ayah dapat tahu yang pakcik kerap sangat ponteng sekolah, tak hadir ke sekolah semata-mata untuk urusan niaganya. Kerja di sekolah dan murid-murid pakcik terabai. Adik-beradik mak sepakat tak mau beritahu Tok. Tak mahu Tok ingat semula pasal pakcik sebab pasti dia akan sedih. Tak lama kemudian, Tok meninggal tanpa tahu di mana keberadaan pakcik. Pastinya korang tertanya kan kenapa ayah mak aku tak pergi jumpa pakcik walaupun dah jumpa. Aku pun tanya juga mak aku, tapi mak aku pesan yang kalau kita pergi cari pakcik, mesti pakcik akan hilang semula nanti. Mesti ada sebab kenapa pakcik melarikan diri macam ni. Ayah aku taklah beria-ria sangat nak korek pasal keadaan pakcik ni. Sebab ayahku kata, biarlah berita tu sampai sendiri. Memang betul apa yang ayah aku cakap. Berita tentang pakcik aku tu sampai juga walaupun tak dicari. Rupanya pakcik larikan diri sebab dia terjebak dalam hutang Ahlong untuk perniagaannya. Sebab tu pakcik kerap tukar nombor telefon, kerap berpindah ke sana ke sini, tak hadir bekerja sebab Ahlong cari dia di sekolah. Paling kami terkejut pasal Farah bertunang dengan orang Pakistan tu. Rupanya pakcik tunangkan Farah untuk lansaikan hutang pakcik. Mujur tak jadi kahwin. Yang tu paling seriau aku dengar. Fast forward beberapa tahun lagi, mak dapat panggilan yang pakcik nak datang melawat ke rumah. Mak aku terkejut tapi kami sambut kedatangan pakcik macam biasa. Bila pakcik datang, dia nampak ceria dan friendly macam tak ada apa-apa yang pernah berlaku. Lama sangat tak jumpa, sampai aku tak cam muka anak-anak dan isteri dia. Bila bersembang dengan ayah, katanya pakcik sekarang berniaga buat produk sendiri. Sempat lagi share resepi penawar kencing manis yang dia cadang nak botolkan dan jual. Sejak dari itu, hubungan pakcik dan keluarga semakin pulih. 2 tahun lepas, mak aku dapat jemputan kahwin Farah. Nama bakal suami dia Jamil. Meriah betul bagi aku. Siap dengan kompang, silat dan macam-macam makanan sampingan. Aku dengar Farah kahwin dengan orang kaya. Mak aku ni bila jumpa adik-beradik dia, tak pandang kiri kanan dah. Mesti pergi lepak dengan adik-beradik dia. Aku mula-mula tak ambil pot sangat siapa suami Farah. Sampailah masa kami dalam perjalanan pulang ke rumah, mak aku tanya aku, nampak tak pengantin lelaki? Aku cakap aku nampak, orangnya nampak tua. Tapi mungkin sebab aku duduk jauh dari pengantin. Lagipun aku rabun. Rupanya pengantin lelaki yang namanya Jamil tu sebenarnya lebih kurang sebaya dengan pakcik aku.
dalam 50-an umurnya. Farah tu sebaya aku 20-an. Aku cakap lah, dah jodoh dia kan, mungkin taste dia pakcik-pakcik. Aku ingatkan mak aku nak proceed bebelkan aku sebab tak berjodoh lagi. Rupanya tak, ada kisah lain, ada cerita lain. Farah tu sebenarnya isteri ketiga Jamil. Pakcik sebenarnya berhutang duit dengan Jamil, tapi pakcik tak cukup duit nak bayar. Jadi Jamil letak syarat untuk kahwin dengan Farah sebagai ganti bayar hutang. Semua kos kenduri Jamil akan bayarkan juga. Farah pun dijanjikan rumah dan kereta sendiri. Jamil pun dah berjanji dengan pakcik macam-macam. Aku tanya mak aku, kenapa pakcik setuju? Desperate sangat ke dia? Pakcik aku rupanya rasa terhutang budi dengan kebaikan Jamil sebab tolong lansaikan hutang dia. Tolong bayarkan kos kenduri. Janji macam-macam nak tolong pakcik. Yang ni terus buatkan aku terdiam. Sampai macam tu sekali nak balas budi. Aku bukanlah nak kecam yang Farah tu jadi isteri ketiga. Aku kesian sebab sikap pakcik yang suka berhutang, anak jadi mangsa keadaan. Kami ingatkan dia dah insaf pasal anak dia bertunang dengan Pakistan. Sepanjang perjalanan balik ke rumah, ayah aku yang kena bebel dengan mak aku pasal hutang. Hutang duit atau hutang budi sekalipun, jangan sampai tergadai anak. Yang mak aku kesal, pakcik macam tak ambil iktibar langsung tentang perangai dia yang suka berhutang. Tahun lepas, mak aku ada cerita pasal Farah. Tak ada rumah, tak ada kereta. Farah terpaksa duduk dengan mak ayah dia sebab rumah sewa yang Farah duduk tu tak terbayar. Yang kelakarnya, suami dia dah kahwin lagi satu. Jadi 4 isteri dah. Aku rasa kesian dekat Farah. Aku mampu doakan yang terbaik je untuk dia dan keluarga pakcik. Aku faham yang Tuhan uji pakcik. Cuma aku rasa cara pakcik handle ujian tu macam tak kena. Sekarang aku pun dah kahwin. Walaupun anak aku lelaki, aku masih ceritakan hal ni dekat suami supaya one day kalau dia berhutang, jangan sampai tahap jual anak-anak untuk lansaikan hutang. Jangan terhutang budi dengan orang sampai tergadai anak. Sekian.